Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi bernafas, kita masih lagi diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bangun subuh jantung masih berdegup. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan untuk kita meneruskan kehidupan kita. Allah berikan kekuatan untuk kita dapat lagi bergerak dan menjalankan aktiviti yang memerlukan pergerakan, kesihatan, kekuatan. Dan yang paling penting pada pagi ini, alhamdulillah, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana masih lagi Allah kekalkan keimanan dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Yang mana dalam hati kita ini Allah masih campakkan keimanan, Allah campakkan ketakwaan, Allah campakkan semangat untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis riwayat Sahih Muslim, akan tiba satu zaman manusia pada waktu pagi dia beriman pada Allah, pada waktu petang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam hadis yang lain, dalam makna yang lain, Nabi SAW sebut dia amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Pada waktu pagi, petang dia beriman, besok pagi dia bangun pagi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peringkat yang Allah tarik nikmat hidayah. Pagi tadi beriman, petang tadi dia kufur. Kufur di sini ada dua pentafsiran para ulama. Kalau kita buka dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, maksud kufur ni ada dua jenis kufur. Kufur hakikat ataupun boleh juga diberi makna kufur nikmat. Kufur nikmat ni maksiat lah. Kalau kufur hakikat memang dia murtad, memang dia terkeluar daripada Islam. Dan kufur nikmat ni dia tidak jadi seperti kufur hakiki, tetapi kufur yang dalam erti kata kufur nikmat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambah lagi. Namun kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku maha pedih. So dalam ayat ini kufur bukan bermaksud kufur hakiki, bukan kafir, kufur nikmat. Allah sebut la in syakartum, jikalau kamu mensyukuri nikmatku, maksudnya mensyukuri nikmat Allah dalam arti kata mentaati perintah Allah. Maksudnya kita menginterpretasi kesyukuran terhadap nikmat Allah iaitu dengan beramal saleh.
A'malu ala Daud syukra, kata Allah. Allah perintahkan kepada keluarga Nabi Daud, beramal solehlah dengan mentaati perintah Allah sebagai tanda kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah kata kalau mahukan nikmat itu ditambah lebih banyak, bersyukurlah. Bersyukur dalam erti kata lain, mentaati perintah Allah, beramal saleh. Wala in kafartum, jikalau kalian kufur, bukan kufur murtad, tapi kufur tidak taat perintah Allah, melanggar perintah Allah, buat maksiat, macam-macam perkara-perkara yang kita nampak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri amalan inna azabi lasyadid. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan dalam hadis yang disebutkan tadi, sampai satu zaman manusia pada waktu pagi dia beriman pada Allah, sembahyang subuh, ya, berjemaah, dengar kuliah. Petang jadi kufur, tuan-tuan. Petang jadi kufur. Kalau kufur nikmat tu ringan sikitlah, tapi still Allah Subhanahu wa taala murka. Dia kata ni kufur hakiki ni. Dan ada dalam hadis disebut Nabi SAW pagi itu dia beriman pada Allah, petang tu beriman pada Allah, malam salat maghrib, salat isyak berjemaah, semua sekali lah datang. Bangun pagi kufur. Ini satu nikmat hidayah yang Allah tarik. Nikmat hidayah, nikmat yang paling bererti sekali, tuan-tuan. Once sekali Allah tarik nikmat hidayah ni, bila nak dapat balik hidayah, dia satu benda yang sangat mencabar. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ajar kita, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dengan agamamu. Tetapkan keimanan, tetapkan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangkit dalam keadaan beriman, kita bangkit dalam keadaan ketaatan, kita minta pada Allah supaya apa? Dikurniakan istiqamah, supaya dikurniakan keberadaan diri kita sentiasa konsisten dengan hidayah, dengan keimanan. Usaha kita dalam masa yang sama bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit muqaddimah yang boleh kita berikan sebagai peringatan pada diri saya, tuan-tuan, dan insya-Allah kita masuk pada pengajian hadis 40 fardu ain, yang mana kita sudah masuk bab zakat, iaitu kita sudah bincangkan hadis yang pertama, dan kita dah bincangkan juga hadis yang lain disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab zakat. Bab zakat kita dah bincangkan hadis yang ke-11, bagaimana kisah Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai wakil Rasulullah SAW untuk sebarkan Islam. Dan apabila mereka sudah masuk Islam, Nabi perintahkan Mu'adz sebagai menjadi guru mereka untuk mengajar penduduk Yaman ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah Nabi pesan supaya kutip zakat. Dia kutip zakat. Ini kita kata amil lantikan pemerintah. Jadi orang kata macam mana hakikat kalau adanya amil-amil yang dilantik oleh kerajaan, pemegang amanah kerajaan untuk kutip zakat. Orang kata ada dalil ke Ustaz? Orang zaman sekarang suka tanya dalil kan. Baguslah, tak ada masalah. Bagi saya, bila masyarakat tanya dalil, dari segi sudut perkembangan pemikiran tu bagus. Kalau zaman dulu tu orang tak pandai sangat nak tanya dalil, tapi zaman sekarang ni dunia dah berkembang, masing-masing tanya dalil. Tak salah bagi saya. Cuma konsep untuk kita faham dalil tu penting. Konsep untuk kita faham dalil tu penting. Apa maksud dalil? Dalil tu luas ya.
Dalil ni bukan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW saja, tetapi kalau kita lihat dalam kaedah ilmu usul fiqh, dibincangkan secara luas. Dia ada kalam madlul, mukhalafah, mantuk, macam-macam lah istilah tu. Kalau buka kelas khusus bolehlah kita nak terapkan dan pengajian ini. Jadi inilah hadis dia. Nabi SAW hantar Muaz bin Jabal suruh kutip zakat. Nah, ini amil lantikan khalifah ataupun pemerintah ketika itu. Memang kalau kita lihat pusat pungutan zakat yang dilantik oleh tuanku Raja-Raja Melayu, termasuklah yang di Pertuan Agong, ini adalah satu benda yang bertepatan dengan syariat Islam. Bukan kita pandai-pandai ataupun suka-suka nak buat, ataupun duit masyarakat, satu benda yang bukan boleh dibuat main-main. Dan begitu juga Nabi SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal supaya apa? Kutip zakat daripada masyarakat Yaman dekat sana dan bagi dekat situ juga. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dalam hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sebut tentang ambil zakat itu daripada orang kaya mereka yang cukup nisab, yang cukup haul, yang cukup syarat, yang menyebabkan mereka wajib untuk bayar zakat, maka diberikan dan diagihkan kepada golongan fakir miskin dalam kalangan mereka. Nabi tak kata tak payah bawa balik ke Madinah. Nabi kata zakat yang kamu kutip dekat Yaman itu tak payah bawa balik, kau bagi kat situ juga. Ini satu lagi dalil kita sebutlah dalam mazhab Syafi'i, hujah. Ini antara salah satu hujah yang mana digunakan oleh Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain. Zakat tak boleh bawa keluar kecuali atas sebab-sebab tertentu. Ini polisi yang kita amalkan dalam mazhab Syafi'i. Zakat untuk wilayah saja, Selangor untuk Selangor saja. Kita tak boleh bawa keluar kecuali atas kes-kes tertentu, keterdesakan. Macam contoh baru-baru ni banjir yang dekat setahun lepas, 2 tahun lepas, yang dekat Shah Alam tu teruk sangat tu. Memang kita bawa keluar. Yang berlaku dekat Pahang tu, Mawib ada sediakan duit, keluarkan zakat, bawa ke Pahang untuk bagi mangsa banjir, yang kehilangan rumah dah jadi fakir miskin dah. So ada peruntukan tertentu, bukan tak boleh langsung, tapi ada prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bincangkan hadis ini sebagai satu perkara yang penting untuk kita faham. Dan juga dalam hadis Nabi SAW dia berpesan kepada Muaz sebagai amil, jaga harta orang-orang kaya ni, jangan kita ambil sesuka hati. Maksudnya keadilan seorang amil tu sangat diterapkan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata fa iyyaka karaima amwalihim, jangan kita ambil sesuka hati. Kalau ada harta yang disayangi oleh orang-orang kaya, jangan kita ambil. Biar dia nak bagi, dia nak bagi harta yang terbaik ke ataupun yang kurang kualiti ke, tak kisahlah. Kalau macam dulu kan, macam dulu dia bagi kambing, zakat sebagai kambing. Zakat sebagai kambing tu macam mana? Dia nak bagi paling gemuk ke, yang paling besar ke, itu hak dia. Kita tak boleh paksa dia. Dia nak bagi yang sederhana ke ataupun yang tak berapa gemuk, itu hak dia. Nampak tak keadilan yang Nabi SAW terapkan, bahawa sebagai amil ni tak boleh sesuka hati duk kutip, tak boleh sesuka hati duk agihkan tanpa mengikut dawabit, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syarak. Saya baru-baru ni ceramah dekat kampung Datuk Keramat. Ada seorang tuan haji kata, Ustaz, saya ni memang tak bayar dekat zakat-zakat, dekat kaunter-kaunter zakat ni. Saya tak percaya ni, zakat tak diagihkan dengan betul. Zakat tak diagihkan dengan betul. Kita dah biasa dengan soalan macam ni tuan-tuan. Stigma ataupun pandangan-pandangan, persepsi-persepsi yang kurang baik seperti ini. Sebab persepsi ini biasanya diwarisi, diwarisi daripada dengar telinga, daripada ucapan kawan-kawan. Dia kata, PPZ ni bukan betul pun, PPZ ni dapat zakat bukan dia bagi betul pun. Jadi tuduhan yang dilemparkan itu memang bukan perkara baru, bukan perkara yang biasa, perkara memang dah lama dah. Saya tanya balik,
Tuan Haji, bila PPZ agih zakat? PPZ kutip zakat aja. Yang agihkan zakat mawib. Wah, samalah tu. Saja kita perangkap teknikal sikit. Kan? Jadi Tuan Haji boleh tengok dekat Mawib punya website, boleh tengok, kita tengok audit macam mana, laporan di mana zakat diberikan, semua tersenarai. Nak minta boleh, baca satu-satu. Dia ada berpuluh-puluh, beratus-ratus muka surat. Kalau rajin baca. Siapa pakar audit di sini, dia boleh audit sendiri, terbuka tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan zakat wilayah, zakat negeri memang diaudit. Diaudit oleh Jabatan Akauntan Negara. Dia akan lihat dan dia akan teliti betul-betul. KDN pun akan pantau juga ke mana pergi duit zakat tu. Jadi bukan mudah untuk seleweng zakat, tuan-tuan. Pada tahun 2021, Jabatan Akauntan Negara, tuan-tuan boleh tengok dekat surat khabar bagaimana Jabatan Akauntan Negara dia menyelar Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sebab ada beberapa perbelanjaan fisabilillah tidak disalurkan dengan apa yang telah difatwakan. Ada, boleh carilah, saya tak nak cerita panjang. Apa saya nak cerita ni tuan-tuan, apabila Jabatan Akauntan ditegur dan mengkritik Mawib dalam perbelanjaan fisabilillah, tu maksudnya apabila teguran daripada pihak yang berautoriti mengaudit perbelanjaan zakat ni, maksudnya Mawib tak boleh buat sesuka hati. Hari itu berapa juta Mawib terpaksa cairkan harta untuk ganti balik. Sebab perbelanjaan fisabilillah tu ada yang diaudit tak kena apa yang telah difatwakan, tuan-tuan. Adalah, boleh cari fakta-fakta tu, ada disebutkan dalam surat khabar. Ya. Kalaulah Mawib boleh selewengkan agihan zakat ni, boleh ditutup mata oleh Jabatan Akauntan Negara. Masuk surat khabar tu. Dan bertanggungjawab untuk ganti balik. Jadi in the future, kalau ada apa-apa benda penyelewengan ke ataupun salah guna ataupun pengagihan tu tidak tepat dengan polisi yang telah ditetapkan, Jabatan Akauntan tidak akan duduk diam. Dia akan tegur dan dia akan pastikan sejauh mana keberkesanan dan ketetapan polisi ditetapkan untuk pengagihan yang telus, pengagihan yang tepat ikut apa yang telah diperundangkan, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, sedang cerita jangan mudah dengar cakap orang lain. Mudah-mudah kita nak siasat tak apa. Siasat tak apa, tapi jangan terus mudah percaya. Kalau betul pihak zakat, kalau aku tak ada nanti. Di bapa dia tak berapa nak bekerja, malas. Lepas tu anak pun sama juga, mengharapkan duit zakat. Kahwin reti, anak reti, ya, duduk rumah sewa, sewaan bayar 700-800 tiap bulan dibayar oleh Mawib, tuan-tuan. Dibayar. Anak 3-4 orang, dia tak bekerja. Ni masalah juga sebenarnya. Kita tak nafikan, tuan-tuan. Kita tak nafikan, memang ada. Kalau kita kata golongan kaya T20 yang sombong tak nak bayar zakat, ya memang ada yang bermasalah. T20 yang bayar zakat pun banyak, ramai. Ya, kutipan zakat wilayah kedua tertinggi selepas Selangor ni sebab T20 yang bayar zakat lah. Yang kaya-kaya bayar zakat ni, alhamdulillah, ramai. Tapi yang tak bayar zakat pun ada juga. Satu lagi yang fakir miskin, asnaf yang tak bayar, yang problem pun ada juga, memang ramai, tuan-tuan. Kita tak nafikan manusia ni ada macam-macam perangai. Ya. Baik. Jadi bakhil itu tidak memberi apa-apa makna, apatah lagi di dalam harta kita itu yang cukup haul, cukup nisab, ada hak yang wajib ditunaikan, ada hak orang lain, ada hak Allah. Kalau cukup nisab, cukup haul, 2.5% simpanan kita, itulah, ataupun perniagaan kita pun juga ada hak asnaf yang perlu kita tunaikan. Dan satu lagi perlu saya ingatkan, ada yang bertanya pada saya, Ustaz, boleh tak kalau kita bayar income tax tu dikira sebagai kita dah bayar zakat? Baguslah dia tanya kan. Dia kata sebab ada orang kata bayar income tax tu sudah dikira sebagai bayar zakat, tak perlu bayar zakat lagi. Ada yang cakap macam tu. Yang tanya ni seorang pensyarah, dia tanya dekat saya. Saya kata lain, tak boleh. Dia kata, Ustaz, kalau tengok income tax ni memanglah kita bayar kat kerajaan, kerajaan bantu rakyat.
kerajaan bantu rakyat. Kerajaan bantu rakyat tu kira macam zakat lah. Dia kata betul, maksudnya duit cukai yang kerajaan kutip tu memang untuk rakyat, tapi tak semuanya rakyat mendapat cukai itu ataupun benefit cukai itu adalah asnaf. Tidak. Ada juga untuk jalan raya, untuk sekolah, untuk jembatan, untuk tandas awam kan, untuk gaji-gaji pejabat awam, agensi kerajaan dan sebagainya, perbelanjaan untuk ya macam-macam lah, buat airport. Jadi itu bukan zakat, tak boleh disalurkan tempat-tempat macam tu. Saya kata zakat ni untuk asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya sedekah-sedekah itu, iaitu zakat ini khusus untuk fakir, miskin, amil zakat, wal muallafati qulubihim, golongan muallaf. Ya Allah buka hatinya, yang asalnya dia tidak beriman pada Allah, dibuka hatinya oleh Allah untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riqab, mereka yang jadi hamba untuk dibebaskan daripada perhambaan. Zaman sekarang tak ada lagi wa fir riqab, ya. Wal gharimina, mereka yang berhutang, mereka yang terbeban dengan hutang piutang, maka nak bebaskan hutang piutang, maka dia boleh dapat zakat. Dekat mana-mana negeri pun memang ada peruntukan mereka yang berhutang dengan alung sampai dikecam nyawanya pun ada. Tunggakan yang mereka tak bayar ditanggung oleh zakat untuk bayar hutang mereka. Tapi ada syarat-syaratnya juga. Tak boleh sembarangan lah. Jadi semua hutang kita nak bayar, sakit juga. Wa fi sabilillah, golongan fi sabilillah ni ada tafsiran yang panjang di sisi para fuqaha. Wa ibnis sabil, mereka yang terputus jalan, nak pergi musafir balik kampung, duit tak ada, nak balik kampung raya duit tak ada, ataupun mereka nak balik ke jumpa keluarga tak ada duit, memang ada zakatnya, ya. Faridatan minallah, dan inilah kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke-88 asnaf ini hanya untuk pengagihan zakat yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Allah kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah. Nampak ni? Allah kata sedekah zakat ini untuk ini saja, dan ini kewajipan yang Allah tetapkan. Lain tak boleh. Jalan raya tak boleh. Apa-apa saja yang bukan termasuk asnaf. Jadi income tax bukan zakat. Tetapi kita beruntung dekat negara kita ini, zakat-zakat yang kita bayar ini boleh kita tunjuk resitnya dekat LHDN untuk potong deduction berapa banyak sekalipun. Katakanlah setahun ni kita kena bayar income tax, katakanlah 2,000, katakanlah kena bayar income tax tahun ni 2,000 tu kita bayar zakat, pergi dekat PPZ bayar zakat, bawa resit, tunjuk resit kat LHDN, tak payah bayar zakat langsung. Berapa banyak, memang tak ada restriction, tak ada limitation. Berapa banyak kita bayar, itulah akan dipotong dekat, katakanlah satu tahun dia kena bayar 50,000 LHDN. Dia kata daripada aku bayar LHDN, baik aku bayar dekat zakat. 50,000 dia bagi zakat dekat PPZ. PPZ bagi resit, tunjuk, LHDN kata okey tak payah bayar. Itu kelebihan yang ada dekat Malaysia, tuan-tuan. Negara lain wallahu alam diaplikasi ataupun tidak, wallahu alam kita tak pasti, ya. Jadi itulah, ya. Bayar income tax bayar juga. Income tax bayar untuk negara kita, bagus jugalah, untuk prasarana, untuk kemudahan, bagus. Ya, zakat kita bayar juga, maksudnya balance lah, balance. Tapi kalau tak nak, itu pilihan masing-masing. Dah ada orang tu lagi dahsyat, dia bayar zakat, lepas tu dia tak potong LHD, dia bayar juga. Itu yang banyak duit lah. Memang dia kata, saya rasa perlu Ustaz, zakat kena bayar, income tax kena bayar juga untuk negara kita. Semangat. Ya baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang ke-12, babu ma tajibu fihi zakah, bab wajib zakat. Hadis yang ke-12, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah wa laysa fima duna khamsati awaqin sadaqah
wa laysa fi ma duna khamsati dhaudin sadaqah, muttafaqun alaih. Ini kita masuk bab berkaitan dengan syarat wajib zakat. Hadis yang ke-12, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamar yang kurang daripada 5 ausuk tidak diwajibkan zakat. Perak yang kurang daripada 5 auqiyah tidak diwajibkan zakat. Dan unta yang kurang daripada 5 ekor tidak diwajibkan zakat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini syarat wajib. Antara syarat wajib zakat iaitu cukup nisab. Cukup nisab. Nabi kata tamar kurang daripada 5 ausuk. 5 ausuk ni ada timbangan zaman dulu. Pendek cerita, 5 ausuk ni berapa kilogram? Kalau ikut timbangan sekarang 825 kilogram. Itu timbangan makanan ruji tempatan. Makanan ruji tempatan iaitu makanan masyarakat tempatan. Makanan ruji. Makanan ruji kita, makanan asasi kita beras. Ada lain tak? Gandum. Gandum jarang lah. Kita Malaysia ni satu Malaysia tuan-tuan. Cina, India, Melayu, Bengali ke Kadazan memang nasi. Mana-mana memang perut nasi, muka nasi tuan-tuan. Kalau Arab ni pada zaman Nabi dia ada beberapa jenis makanan asasi. Antaranya tamar, kismis, gandum, tepung bali pun ada. Ini zakat-zakat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Maka kalau cukup timbangan yang tertentu maka wajib bayar zakat. Jadi kita ni apa lagi selain daripada beras yang dinamakan sebagai makanan ruji? Saya rasa tak ada. Beras je lah. Tamar kita makan Ramadan saja. Jaranglah kita tengok tamar jual pada bulan lain. Dia bila masuk Ramadan tu tamar memang laku lah. Kita jadikan makanan berbuka puasa. Dan kadang-kadang berlebih-lebih pula. Saya tak pernah beli tamar, orang semua bagi. Semua bagi. Orang jadi banyak kat rumah tu, kita makan sikit-sikit, habislah lama-lama tu. Baik. Jadi kalau seseorang itu dia mencapai zakat pertaniannya itu, dia sudah mencapai nisab yang tertentu, maka dia wajib membayar zakat 825 kilogram, iaitu syarat beras itu ditimbang setelah dikupas ataupun diasingkan kulit-kulitnya. Dituai, lepas tu diasingkan kulitnya baru ditimbang. Cukup nisab, katakanlah timbang-timbang bau 700 kilogram, tak wajib bayar zakat. Dijual macam biasa ataupun dia nak bagi orang. Tapi ditimbang-timbang bawa 900. 900 dia kena keluarkan zakat sama ada 1/10 ataupun 1/20. Apa beza 1/10 dan 1/20? 1/10 kalau tanaman itu hidup dengan air yang percuma. Kos penyelenggaraan pertanian itu secara percuma tidak melibatkan kos yang dikeluarkan oleh tuan tanah ataupun tuan pertanian itu. So zakat dikeluarkan daripada 900 kg 1/10. Ataupun 825 gram, lebih kurang dalam berapa? 82 kg. Lebih kurang macam tu. Untuk dibayar zakat diserahkan kepada asnaf. Kalau ikut mazhab Hanafi, beras tu boleh digantikan dengan bentuk wang ringgit, diberikan kepada asnaf. Tetapi kalaulah pertanian itu tumbuh dengan kos yang dikeluarkan oleh tuan punya tanah dan tuan punya pertanian. Dia tanam sayur-sayuran atau ditanam padi, tapi air dia bayar upah orang untuk tanam ataupun untuk hidupkan pertanian itu, maka zakat yang dikeluarkan 1/20, bukan 1/10. Sebab lagi sikit bayarannya. Kalau 825 kg lebih kurang dalam 41 kg zakat dikeluarkan. Sebab kenapa kurang? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi keluasan, Allah bagi keringanan, sebab dia keluar duit kos untuk penyelenggaraan pertanian itu. Maka membebankan dia. Bila membebankan dia, maka bila keluar zakat dikurangkan sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam wilayah kita tak ada zakat pertanian. Dekat Labuan pun tak ada pertanian sebab tidak ada tanaman padi. Tetapi di belah-belah negara yang memang ada pertanian seperti Kedah, macam kat Selangor ada. Selangor dekat Sekincan tu ada apa. Jadi ada skim-skim yang memang diperkenalkan oleh kerajaan negeri.
Jabatan Agama, Majlis Agama, untuk bagaimana nak kutip zakat, kerjasama antara pusat zakat negeri dengan petani-petani dan peladang-peladang untuk memastikan mereka mengeluarkan zakat ikut pada tempatnya dan nasib mereka terbela. Itu saya tengok bagaimana skim ataupun package yang diperkenalkan oleh Zakat Kedah sangat cantik, sangat membantu petani-petani ini untuk mereka memperkembangkan teknologi, memperkembangkan hasil tuaian mereka dan memudahkan mereka untuk bayar zakat. Tapi zakat pertanian ini hanya diwajibkan ke atas makanan-makanan ruji. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sebut makanan ruji saja. Mana-manakala tanaman lain macam sayur-sayuran lain banyak pada zaman Nabi. Zaman Nabi ada macam-macam sayur-sayuran dan ada macam-macam buah-buahan lagi. Macam buah tin kan. Buah tin pada zaman Nabi banyak, tapi tak kena zakat sebab itu bukan makanan ruji. Tapi kismis kena sebab kismis itu makanan ruji masyarakat Arab ketika itu. Jadi orang katanya, macam mana ustaz yang tanam kelapa sawit? Macam mana yang tanam serai? Ada saya tengok tu petani muda dekat Perak, dia beli tanah berapa ekar, dia tanam serai. Dia tanam serai, lepas tu dia hantar dekat seluruh Perak. Kaya dia, millionaire. Habis tak bayar zakat tu. Kami yang tanam ni, kami yang tanam padi ni kena bayar zakat. Dia tanam serai dapat duit ribu-ribu tak bayar zakat. Macam mana ustaz? Tak adil lah. Pertama, kenapa serai tak kena zakat? Sebab dia bukan makanan ruji, bukan makanan asasi. Dia suplemen, ingredient berbentuk suplemen untuk menyedapkan makanan. Setakat ni tak pernah lagi kita dengar orang makan serai untuk kenyang perut dia. Serai goreng kampung, tak ada. Tak pernah kita dengar. Serai itu untuk sedapkan lauk, untuk harumkan dia, wangikan dia. Keperluan lah, tapi dia bukan makanan ruji. Sebab apa? Dalam hadis Nabi kata yang wajib bayar zakat hanya makanan ruji saja. Dekat Malaysia makan ruji apa? Beras. Kalau dekat negara Mak Saleh, kalau negara Eropah, gandum. Mereka kuat makan roti, nasi ni tak berapa nak sangat. Kalau negara Arab, ada bahagian negara yang memang makan nasi sebagai makanan ruji, ada yang makan roti. Kalau utara Arab, Middle East, roti makanan asasi mereka. Macam contoh dekat negara Mesir, Libya, roti. Nasi jarang-jarang mereka makan. Nasi sana, beras sana mahal. Tapi kalau belah selatan macam Arab Saudi, selatan Saudi, Yaman, Oman, nasi makanan asasi mereka. Mereka bayar zakat pun kalau ikutkan makanan ruji mereka adalah nasi. Baik. Jadi persoalannya macam mana yang toke kelapa sawit, toke serai, toke sayur-sayuran, sawi, bayam, takkan tak kena zakat? Mereka tetap kena zakat. Mereka dikenakan zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Sama juga kalau kita tengok zakat penternakan. Zakat ternakan patut zaman sekarang dah tak ada lagi dah. Tapi tetap mereka kena bayar. Apa kita terangkan, ya? Perak yang kurang daripada 5 auqiyah tidak diwajibkan zakat. Zakat perak, zakat emas dan perak. Kalau emas 85 gram ditimpan selama setahun qamariyah. Manakala zakat perak 500 gram. Kalau disimpan selama setahun maka wajib dikeluarkan 1/40 ataupun bersamaan 2.5%. Ini wajib keluar zakat. Tak boleh tidak keluar zakat, hukumnya haram dan berdosa. Jadi kita sebut tentang zakat emas dan perak ni, dia ada 2 jenis. Sama ada kita memang simpan fizikal emas dan perak, maka wajib kita bayar zakat. Yang mana timbangannya sekurang-kurangnya 85 gram sekurang-kurangnya, ataupun lebih. Katakanlah dia ada simpanan jongkok emas 200 gram. So cukup setahun dia kena keluarkan zakat 2.5 daripada 200 gram dalam bentuk wang ringgit. Ataupun dia nak bayar zakat dalam bentuk dinar dekat PPZ pun boleh juga. Tak ada masalah. Kalau emas, kalau perak 500 gram. 500 gram ke 600, saya tak berapa ingat dah. Yang PPZ terangkan. Samalah lebih kurang dia. Kalau ikut nisab sekarang ni tuan-tuan, ikut kiraan ringgit Malaysia 2.136 ringgit. 85 gram emas bersamaan dengan 21,336 macam itulah, 22,000. Maksudnya kalau kita ada simpanan dalam bank 21 ke 22,000, maksudnya nisab sudah mencukupi. Dan kedua, dia kena tunggu haul. Kalau cukup setahun haul,
dah cukup, katakanlah 1 Januari dia simpan 21,000 ataupun lebih sampai 31 Disember. Maka dia kena bayar zakat 2.5%. Setahun tu haul tu sebenarnya ikut kiraan hijri. Tapi kita pakai kalender Masih tu untuk mudah kita kira lah. Beza hijri dengan Masih ini 5 hari, lebih kurang 5 ke 6 hari. Kalau Masih 365 hari. Kalau hijri ini antara 359 ke 360. Itu beza dia, ya. Kalau disimpan duit tu 22,000 selama 360 hari, dia kena bayar zakat 2.5. Ya. Baik. Okey. Kemudian, dan unta kurang daripada 5 ekor tidak diwajibkan zakat. Kalau ada pelihara unta 5 ekor, cukup 5 ekor setahun, maka dia kena keluarkan seekor kambing untuk bayar zakat, diserahkan kepada asnaf. Ini ada kiraan dia. Kalau kambing cukup 40 ekor, kena keluar zakat. Kalau lembu cukup 20 ekor, kena keluar zakat. Unta sekurang-kurang 5 ekor, kena keluar zakat. Ini zakat penternakan. Kalau nak kita zakat ternakan ini boleh dikatakan tak ada pada zaman sekarang ni. Sebab apa? Syarat-syaratnya tak cukup. Cara syarat tak cukup apa? Iaitu wajib dikeluarkan zakat ternakan kalau binatang-binatang ternakan itu diberi makan secara percuma. Kalau zaman dulu kan dia bela lembu, bela kambing, pagi petang saja dia lepaskan lembu kat padang. Kalau padang bola tu penuh, lembu makan. Jadi majlis bandaran tak perlu nak mesej rumput. Lembu dah makan habis semua dah rumput-rumput tu. Ya. Kalaulah binatang ini diberi makanan secara percuma, tuan punya ternakan tak keluar duit 1 sen pun nak bagi makan, wajib keluar zakat ternakan. Dan kedua, binatang-binatang ternakan itu tidak digunakan untuk pekerjaan di ladang, bajak sawah ke apa ke. Ternakan macam ni tak wajib keluar zakat. Tapi syarat yang kita sebutkan sebelum ini, makanan secara percuma, bukan tuan ternakan keluar duit, itu sudah tidak mencukupkan, tidak melayakkan untuk bayar zakat. Sebab itu saya kata zaman sekarang ni zakat ternakan boleh dikatakan tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab tuan-tuan ternakan ni memang dikeluarkan modal untuk bagi makan lembu-lembu, kambing-kambing dan unta-untanya. Habis tu bayar zakat macam mana Ustaz? Habis tukar-tukar kambing ke tu? Ustaz kata tak wajib bayar zakat ternakan sebab dia keluar duit. Melainkan dia wajib bayar zakat kalaulah ternakan itu diberi makan percuma. Dia tak keluar duit. Tapi sekarang ni dia beli dedak, dia beli rumput, dia upah orang, sabit rumput bagi makan kambing-kambing dia. Habis tak bayar zakat ternakan, tak wajib. Habis tu tak ada zakat, ada. Tetap wajib bayar zakat. Zakat apa? Zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Kiraannya berbeza, insya-Allah kalau ada masa kita bincangkan zakat perniagaan, macam mana cara dia, macam mana nak kira dia tuan-tuan. Saya pun ada modul khusus macam mana kita nak kira zakat perniagaan, zakat saham dan seumpamanya. Ya. Jadi penternak binatang ternakan yang ada sekarang ini, mereka tetap bayar zakat walaupun bukan kapasiti zakat ternakan, tetapi zakat mereka adalah zakat perniagaan. Termasuklah penternak burung merpati, penternak ayam. Ayam tak termasuk dalam harta yang wajibkan zakat, sebab tak termasuk dalam hadis Nabi SAW. Jadi mereka terpaksa, mereka diwajibkan untuk bayar zakat, iaitu zakat perniagaan. Sama jugalah kalau dia jual kuda ke, ataupun dia jual binatang-binatang yang dalam bentuk perniagaan, mereka bayar zakat bukan atas kapasiti ternakan itu, tetapi atas sebab zakat perniagaan. Zakatut tijarah, seperti mana disebutkan dalam kitab-kitab. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni menunjukkan bahawa tentang wajib bayar zakat, dan kewajipan bayar zakat tertakluk kepada syarat-syarat tertentu, iaitu cukup nisab. Cukup nisab. Ya. Jadi bagaimana kalau seseorang itu boleh tak kalau dia bayar zakat sebelum cukup nisab? Kalau dia bayar zakat sebelum cukup nisab, dikira sebagai sedekah. Dikira sebagai sedekah. Ya. Ada ulama kata kalau sebelum haul masih boleh bayar. Katakanlah duit dah cukup nisab tapi tak cukup haul lagi, tak cukup setahun qamariyah.
Itu boleh di sisi para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i. Tetapi kalau tak cukup nisab tak boleh lagi. Kalau nak bagi juga dia jadi sedekah lah. Tapi bila dah cukup nisab, cukup haul, kena bayar lagi. Yang bayaran dahulu tu tidak dikira untuk menutup kewajipan dia berzakat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu saja dulu yang dapat saya kongsikan. Hampir 1 jam saya berbincang, kita berbincang pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hasil pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan beri rahmat kepada kita. Jadi insya-Allah setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat bertemu pada sesi akan datang. Allah beri kesihatan yang berterusan kepada kita untuk menambahkan ketaatan. Mohon maaf yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.